Makna ayat dan hadis yang mulia tersebut adalah tidak berguna keimanan orang kafir setelah mana terbit matahari daripada barat, dan tidak berguna lagi taubat para pelaku maksiat. Dua benda ni lah. Yang pertama, baru nak beriman, tak bermanfaat dah. Yang kedua, baru nak bertaubat pun tak ada manfaat dah di saat yang demikian. Barang siapa yang tidak beramal soleh sebelumnya, walaupun ia beriman, tidak berguna lagi amalnya setelah mana matahari terbit daripada barat. Naik matahari sebelah barat, bangun dia, Allah, dia tengok matahari terbit sebelah barat pagi ni. Pagi tersebut dia tengok matahari terbit sebelah barat, nak tenggelam sebelah timur, lalu dia pun ambil kain semayang, dihampas sejadah, baru nak semayang. Baru nak taubat pada Allah. Tak terima dah di saat demikian. Al-Qadhi Iyad berkata, maknanya adalah taubat tidak bermanfaat setelah mana matahari terbit daripada barat. Bahkan tertutup kesempatan bagi semua amal setiap manusia dalam keadaan yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai tanda-tanda besar di saat mana akan berlakunya kiamat. Dan kita dah bincang dalam perbincangan kita sebelum daripada ini beberapa tanda-tanda yang awal yang menunjukkan berlakunya kiamat, antaranya turunnya Imam Mahdi, Al-Mahdi dipanggil demikian. Kemudian kita dah sebut tentang mengenai berlakunya penaklukan kepada kota Konstantinopel dan juga peperangan yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Lepas pada itu akan berlaku lagi yang disebut dengan kedatangan Dajjal. Lepas pada datangnya Dajjal, kemudian akan berlaku lagi yang disebut dengan Imam Nabi Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian akan datang lagi Ya'juj wa Ma'juj. Lepas pada itu kembali aman dunia ini kepada 3 khalifah yang disebut dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Khalifah yang pertama yang disebut dengan Al-Maq'ad, kemudian khalifah yang kedua yang disebut dengan Al-Qahtani, kemudian khalifah yang ketiga yang akan lepas pada Al-Qahtani itu berlaku yang namakan dengan khalifah yang Al-Ma'arij. Khalifah yang ketiga ini yang berlaku lepas pada saat mana Al-Mawali, bukan Al-Ma'arij tapi Al-Mawali, yang digambarkan dalam kitab-kitab dan juga digambarkan dalam yang diceritakan oleh kebanyakan para alim ulama. Lepas pada itu dunia ini akan menjadi zaman Al-Mawali, itu merupakan zaman yang kejam. Kembali balik, manusia kembali balik dalam keadaan yang suasana huru-hara di kalangan umat manusia, dan orang Islam kembali dalam keadaan asing. Kemudian akan keluarnya asap daripada muka bumi ini. Lepas pada keluarnya asap, kemudian yang lepas pada keluarnya asap daripada langit, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan asap. Dan kita dah sebut dalam ayat suci Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah saat mana di mana akan datang di waktu mana langit itu bidukhanin mubin, akan keluarnya asap yang nyata dan juga jelas. Kemudian lepas pada itu keadaan yang seterusnya yang akan berlaku yang disebut dengan matahari terbit daripada barat. Hari ini kita nak bicarakan tentang yang ni lah. Bila terbitnya matahari sebelah barat dan tenggelam sebelah timur, menunjukkan berlaku saat mana dinamakan dengan hari kiamat yang besar yang akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bagaimana kejadian alam ini, di mana Allah jaga. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam setiap matahari ataupun bintang, bulan tidak bergeser daripada orbitnya sedikit pun semenjak daripada kejadian ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
tidak mungkin matahari mendapat bulan. Dan bulan malam pula tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing bergerak pada garis edar yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Ni mengikut orbit dia kejadian semenjak daripada Allah jadikan alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut semuanya mengikut aturan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yumsikus sama'an taqa'a 'alal ard illa biizni. Allah menahan benda-benda yang di langit daripada jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan keadaan bumi ini Allah dah atur, Allah dah susun semua sekali. Semua makhluk di langit dan di bumi ini terjaga dengan kehendak Allah. Sampai waktu yang tertentu. Sampailah satu masa, iaitu sampai ketika bintang-bintang akan digulung. Dan cahaya-cahayanya akan mula hilang. Bumi mula bergoncang, laut akan mula meluap. Dan planet-planet akan mula hancur berkecai. Firman Allah Ta'ala, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawatu mutwiyatun biyaminih. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sebenarnya bumi ini dalam genggaman Allah sampai hari kiamat. Dan langit mula digulungkan dengan tangan kanannya. Matwiyatun biyamini. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan demikian. Peristiwa ni terjadi bila hari kiamat mula terjadi. Di mana Allah mula gulung. Gulung langit, gulung bumi. Peristiwa yang di mana Allah nak jadikan saat mana di mana bumi ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang dibohongi oleh di kalangan orang kafir. Orang kafir tak percaya benda ni. Benda berlakunya kiamat. Orang-orang yang berbuat dosa sama juga tak percaya terhadap berlakunya hari kiamat. Allah menjadikan matahari terbit daripada barat sebagai salah satu tanda besar hari kiamat, dan peristiwa tersebut semakin mendekat dan semakin dekat. Kalau kita bicarakan, kita dah jelaskan tanda-tanda besar tegaknya hari kiamat, ada yang berlatar belakangkan kehidupan manusia di bumi dan ada yang berlatar belakangkan alam yang berhubung dengan langit. Baik bintang-bintang, planet dan bulan seperti tanda matahari terbit daripada barat ini sendiri. Untuk itu mari kita mula menelaah ataupun kita mula membicarakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mulia berkenaan dengan tanda besar ini. Kemudian kita kembali pada penjelasan. Kita cerita balik cara ilmiah bagaimana matahari itu mampu keluar daripada barat dan tenggelam sebelah timur pula. Ini macam mana? Allah Ta'ala berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya ayat Allah, iaitu Rabb itu sendiri. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, daripada Tuhan kamu. La yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya. Hari yang di mana Allah datangkan tanda-tanda nak tutup alam ini, di saat itu la yanfa'u nafsan imanuha, tak ada manfaat dah keimanan yang ada pada seorang. Lam takun amanat min qabl, yang diri dia sendiri yang belum beriman sebelum daripada itu, ataupun dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa iman yang ada pada dia sebelum daripada nak berlakunya hari kiamat ini. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Iman di saat itu tak ada manfaat kalau dia tak usaha sebelum daripada ni adanya iman. Tapi oleh kerana dibiarkan diri dia dalam keadaan tak beriman, mati dia di saat mana berlakunya hari kiamat ini. Para mufassir sepakat bahawa ayat ni khusus berkenaan dengan terbitnya matahari daripada barat sebelum kiamat itu terjadi. Daripada ayat ni, para mufassir sebut dalam surah Al-An'am ayat 158. Dalam ayat 158 ni, para mufassir sepakat bahawa ayat ni khusus berkenaan dengan terbitnya matahari daripada barat sebelum berlakunya hari kiamat. Di samping status ini dalam kesepakatan jumhur, iaitu terbitnya matahari daripada barat, namun demikian tidak menafikan keutamaan ayat-ayat tanda-tanda kiamat yang lain yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, seperti Dajjal. Dajjal disebut dalam Quran. Turunnya Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran. Turunnya Isa bin Maryam
tidak disebut, dan penenggelaman bumi pun tidak disebut. Kerana kata ba' bererti jamak, tidak diertikan mufrad. Dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'du ayah, dia panggil demikian, yauma ya'ti ba'du ayah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut hari didatangkan tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Ni Allah Subhanahu Wa Taala datangkan demikian. Zahir ayat Quran tersebut menyatakan bahawa ketika matahari terbit daripada barat, setelah mana sebelumnya daripada timur. Sekarang ni kalau kita tanya, matahari ni keluar daripada sebelah mana? Sebelah timur. Tenggelam sebelah mana? Sebelah barat. Tapi bila dekat nak berlakunya kiamat, Allah jadikan matahari terbit sebelah barat, kemudian tenggelam sebelah timur. Itu cara Allah jadikan. Iman seorang tidak akan diterima lagi jika sebelumnya tidak beriman. Waktu itu, kamu beriman ke apa, tak diterima dah. Habis dah masa tersebut. Masa taubat pun dah habis. Masa untuk nak berkeyakinan pun pada Allah pun dah habis. Dah berakhir dah perjalanan kita untuk keimanan. Dan mungkin juga taubat orang yang bermaksiat, yang tenggelam dalam kemaksiatan. Orang yang dalam keadaan dia buat maksiat, di saat mana dia terbitnya matahari dia sebelah barat itu nak tenggelam sebelah timur, pun tidak diterima dah taubat dia. Kesalahan dan dosanya tidak diterima. Kerana ketika mana menyaksikan matahari terbit daripada barat, manusia meyakini bahawa janji Allah nyata dan kiamat sudah sangat dekat jaraknya. Ingat ya, dalam hadis Rasulullah cerita pada kita, ada 2 saat yang taubat tidak diterima di sisi Allah. Yang pertama, roh kita sampai di halqum. Bila sampai di halqum, taubat kita tak diterima di sisi Allah. Yang kedua, bila matahari terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Tak ada dah. Peluang yang sekarang ni dipanggil peluang. Kalau orang tanya peluang-peluang yang ada ni nak buat apa? Taubat. Tiba-tiba saat mana orang yang matahari terbit sebelah barat nak tenggelam sebelah timur, tiba-tiba dia baru nak taubat. Allah tak terima dah. Taubat di kalangan orang-orang yang dalam keadaan yang sedemikian rupa. Kita semua mengetahui bahawa sebahagian daripada syarat-syarat iman adalah beriman pada yang gaib. Di antara syarat orang yang beriman ni, beriman dengan perkara yang gaib. Mengikut kehendak Allah, kebenaran dan keesaan dan wujudnya melalui akal yang dianugerahkan kepada kita. Semua itu akan membawa kita pada tauhid serta iman pada Allah dan hari akhir, dan meyakini bahawa matahari terbit daripada barat tersebut benar akan terjadi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, orang yang beriman pada waktu itu akan percaya dengan perasaan takut, kerana ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri salah satu fenomena gaib sebagai ujian dan cubaan bagi manusia. Kerana syurga bukanlah dagangan yang murah, tetapi sangat mahal. Syurga-syurga ni bukannya mudah untuk kita nak dapat, begitu murah je Allah nak bagi, tak. Tapi dia terlalu mahal, memerlukan keimanan pada yang gaib dan juga amal soleh dalam kehidupan kita. Orang nak masuk syurga kan, kalau orang tanya nak masuk syurga ni macam mana Ustaz? Kita kena ada keyakinan diri kita terhadap akhirat Allah. Yakin terhadap dosa dan pahala dipanggil. Yakin terhadap yang disebut dengan azab kubur dan sebagainya. Kemudian lepas pada itu kita beramal soleh. Beriman dengan perkara yang gaib dan juga beramal soleh. Beramal dalam hidup kita. Amal soleh ni banyak sangatlah. Barulah melayakkan kita ke syurga Allah. Tapi kalau sekiranya kita ni berharap je. Orang tanya, nak masuk syurga? Nak. Tapi kalau tak boleh masuk, keluar je lah. Senang je disebut demikian. Ini mudah pada diri dia. Dan tak boleh masuk, disebut demikian. Ini jangan. Orang yang nak pada syurga, dia kena ada kesungguhan dalam hidup dia. Sungguhan yang pertama, keimanan pada perkara yang gaib. Beriman dengan perkara gaib ni maksudnya apa dia? Beriman dengan perkara-perkara yang terlibat dengan adanya alam kubur, adanya pada mahsyar Allah. Ini beriman dengan perkara yang gaib. Ni orang kita percaya dengan perkara yang gaib, percaya dengan hantu dia panggil. Tak percaya dengan pada mahsyar Allah. Dia takut pada hantu lebih daripada dia takut pada Allah. Ini satu benda yang tak patut berlaku dalam hidup kita. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui. Dan inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tujuan aku jadikan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa pada Allah ni,
Orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Dia percaya dengan adanya yang disebut dengan perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita yang disebut dalam Quran dia tak percaya. Tak percaya dengan hadis, tapi dia percaya dengan apa dia? Dia percaya kepada dengan cerita-cerita tahyul, berita-berita yang khayal, tak tahu daripada mana. Dulu waktu mana akan berlakunya tahun 2000, akan bertukarnya suasana, dia sebut demikian. Tahun 2020 akan bertukar lagi suasana. Tahu-tahu Covid datang. Nak sebut bertukar sungguh suasana kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami bagi pada kamu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kami bagi pada kamu. Yang ada pada kamu tu semua aku bagi. Lepas tu yunfiqun, kemudian kamu bersedekah di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan kamu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum daripada ini. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan pada akhirat mereka berkeyakinan. Dengan demikian iman kepada yang gaib adalah syarat sah dan syarat diterima iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman pada Allah dan tidak kafir sebelum matahari terbit daripada barat, ia tetap dalam keimanannya dan diterima di sisi Allah. Orang yang hidup dia kekal menjaga iman dia. Jangan bagi sampai peringkat dia ni dalam keadaan bila terbit matahari itu dia dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Matahari di sebelah barat. Tapi dia kekal dalam keadaan keimanan pada Allah. Orang macam ni diterima amalan dia. Bahkan mereka berada dalam keadaan yang terbaik kerana telah beriman sebelumnya, lalu ditambah melihat matahari terbit daripada barat sebagai penambah keyakinan atas kebenaran iman mereka dan janji-janji Allah. Maksudnya, bila terbit matahari sebelah barat tu, orang yang beriman tu ada lagi atas dunia ni. Tapi sikit lah. Sehingga iman dan amal soleh mereka semakin bertambah. Betul dah. Ni tanda-tanda besar ni. Macam kita tengok ni lah. Macam kita tengok Covid ni. Semakin bertambah iman orang yang beriman pada Allah. Tetapi semakin kufur bagi mereka yang kufur pada Allah. Ni nak sebutnya gambaran orang yang beriman. Dengan amal soleh itu, mereka akan mendapat pahala yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang terbitnya matahari daripada barat. Banyak hadis yang cerita tentang ini akan sampai masa dunia ini Allah terbitkan matahari sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Marilah kita lihat dan kita baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda besar ini yang memisahkan antara orang yang beriman sebelumnya dan orang yang beriman setelahnya. Berdasar pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha fa idza ra'aha an-nas amanu ajma'una fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga terbitnya matahari sebelah barat. Terbit matahari sebelah tempat tenggelamnya. Fa idza ra'aha an-nas, ketika mana manusia mula melihat kejadian itu, mereka akan apa dia? Amanu ajma'una fadzaka. Mereka akan beriman seluruhnya. Inilah saat keimanan. Lalu Rasulullah kata, fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Inilah masa yang tidak ada manfaat lagi keimanan orang yang tidak beriman sebelum daripada itu. Baru nak beriman bila matahari terbit sebelah barat, tiba-tiba dia kata aku beriman dah sekarang. Jangan begitu. Sebab tu beriman tu sekarang. Jangan sampai matahari terbit sebelah barat. Kalau dah terbit matahari sebelah barat, itu masa penyesalan bagi mereka yang ingin beriman pada Allah saat demikian. Macam orang kita lah. Bila ruh sampai di halqum, baru dia nak sebut, qala inni tubtul an. Aku nak taubat dah sekarang. Dia sebut. Bila ruh belum sampai di halqum, tak bertaubat lagi. Demikian juga dengan manusia ni. Bila matahari terbit sebelah barat, nak tenggelam sebelah timur, masa tu dah tutup dah. Segala tutupan amalan-amalan manusia. Allah dah tutup dah. Allah nak tutup dah alam ni. Orang panggil,
grade kedai itu dah diturunkan. Bila dah turunkan, tak berniaga dah kat dalam tu. Kita usaha macam mana pun, demikian dengan alam ini. Alam ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup, Allah Subhanahu Wa Taala terbitkan matahari sebelah barat, Allah tenggelamkan sebelah timur. Al-Hafiz berkata, Ibnu Atiyah dan lain mengatakan, makna ayat dan hadis yang mulia tersebut adalah tidak berguna keimanan orang kafir setelah mana terbit matahari daripada barat, dan tidak berguna lagi taubat para pelaku maksiat. Dua benda ni lah. Yang pertama, baru nak beriman, tak bermanfaat dah. Yang kedua, baru nak bertaubat pun tak ada manfaat dah di saat yang demikian. Barang siapa yang tidak beramal soleh sebelumnya, walaupun ia beriman, tidak berguna lagi amalnya setelah mana matahari terbit daripada barat. Naik matahari sebelah barat, bangun dia, Allah, dia tengok matahari terbit sebelah barat pagi ni. Pagi tersebut dia tengok matahari terbit sebelah barat, nak tenggelam sebelah timur, lalu dia pun ambil kain semayang, dihampas sejadah, baru nak semayang. Baru nak taubat pada Allah. Tak terima dah di saat demikian. Al-Qadi Iyad berkata, maknanya adalah taubat tidak bermanfaat setelah mana matahari terbit daripada barat. Bahkan tertutup kesempatan bagi semua amal setiap manusia dalam keadaan yang demikian. Ini pesan awal-awal lah. Pada siapa yang nak taubat sekarang. Jangan sampai matahari terbit sebelah barat, ataupun roh kamu terlekat di halqum, baru kamu nak taubat. Demikian juga orang yang nak beriman pada Allah. Sekarang, kalau nak beriman sekarang. Jangan kita bila tengok matahari terbit sebelah barat, baru kita nak berkeyakinan. Kerana ada manusia yang begitu. Dan ramai pun di kalangan kita. Sekarang, tak rasa apa-apa pun. Tapi bila dah sampai saat mana dekat nak mati tu, dia nak taubat. Kalau saat dekat nak mati tu, nyawa di hujung kaki lagi, ada lagi, Allah terima lagi. Tapi roh dia sampai di halqum dah. Bila sampai di halqum, baru nak taubat. Tak ada manfaat lagi. Al-Qurtubi berkata, ulama mengatakan keimanan tidak berguna bagi manusia ketika mana matahari terbit daripada barat, kerana ketakutan merasuki hati mereka yang memadamkan semua syahwat dan melemahkan setiap kekuatan badan. Lesu dia. Imam Qurtubi kata, bila dia tengok matahari terbit sebelah barat tu, lesu je tu badan dia. Tak bermaya dia. Sudahlah aku. Yang dianya tak beriman sebelum daripada itu. Tiba-tiba baru nak beriman. Kerana keyakinan tentang dekatnya hari kiamat. Dia mula meyakini, habis dah. Allah nak tutup dah alam ni. Keadaan seluruh manusia berubah seperti keadaan orang yang menghadapi kematian. Manusia di waktu itu takut yang amat sangat. Macam orang takut nak menghadapi kematian. Yang faktor pendorong mereka kepada perbuatan maksiat telah terputus dan lenyap daripada tubuh mereka tersebut. Lesu, tak bermaya syahwat dia. Tak ada dah rasa nak minum arak ke, rasa nak judi ke, rasa nak kepada nikmat-nikmat dunia ni, dah tak ada dah. Mula di saat mana demikian, badan mereka sudah tidak bermaya. Oleh sebab itu, barang siapa yang bertaubat pada keadaan seperti ini, taubat dia tidak akan diterima di sisi Allah, sebagaimana tidak diterimanya taubat orang yang dijemput kematian ajal pada seorang. Muawiyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, la tanqati'ul hijrah ma tuqabbalat taubatu wa la tazalu taubatu maqbulatun hatta tatla'u syams min maghrib fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiyan nasul amal. Hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tanqati' al-hijrah. Maksudnya Allah tak akan tutup pintu untuk manusia ni berubah. Tak tutup pintu manusia ni berubah sampai bila? Ma tuqabbilat taubah. Selagi mana taubat masih diterima, dan taubat akan sentiasa diterima. Wala tazalu taubah makbulah. Taubat ni, siapa yang bertaubat, bila-bila masa je Allah terima taubat. Allah terima taubat. Sehingga bila? Hatta tatlu'us syams. Sehingga terbitnya matahari. Ingat ya, ada di kalangan kita sibuk tanya, terima tak taubat saya ni ustaz? Saya ni buat dosa, tiba-tiba saya ulang. Saya buat dosa, saya ulang. Allah terima. Taubat lah. Dalam hidup kita, Allah terima taubat kita. Sampai bila Allah tak terima taubat kita? Sehingga terbit matahari sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Di saat itu,
min maghrib fa idza tala'a tub'a ala kulli qalbin. Bila terbit saja matahari sebelah barat, hati manusia akan ditutup dengan apa yang ada, dan waktu beramal bagi manusia sudah berakhir. Wa kufiyan nasul amal. Manusia sudah berakhir untuk amalan pada diri mereka tersebut. Abu Musa Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah Taala membuka tangannya untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa-dosa, yang Allah memberi peluang pada setiap hamba yang pada waktu malam dia tersebut, dia melalui masa yang malam itu pada musii'un nahar, yang dia melakukan kejahatan pada waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan dia buka segala pintu-pintu tangan dia tersebut pada waktu siang hari, liyatuba musii'un nahar. Siapa-siapa yang melakukan dosa pada waktu malam. Yang waktu malam dia buat dosa, Allah tunggu siang hari untuk dia bertaubat. Kalau dia buat dosa siang hari, Allah tunggu malam hari untuk dia bertaubat. Sehingga bila? Hatta tatla'ash syamsu min maghribi. Sehinggalah terbitnya matahari sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Di waktu itu Allah tak terima dah taubat hamba-hambanya. Allahu Akbar. Penyayangnya Allah dengan kita kan. Tapi sayang orang kita ni, dia biar je dalam hidup dia. Dengan dosa-dosa dalam hidup dia, dia biarkan dengan dosa-dosa. Dia timbun dosa. Orang tanya bila nak taubat? Nantilah, nanti. Nanti bila? Nanti pencen. Nanti pencen. Dia nak taubat. Bila pencen, tak taubat-taubat. Orang ni biasanya, dia tak berjumpa pencen dalam hidup dia. Dia tak berjumpa pencen. Orang tanya bila nak taubat? Dia kata susah Ustaz nak taubat. Nanti kita tak boleh dah buat maksiat. Dia sebut. Kalau kita taubat tak boleh dah nak buat maksiat. Jangan begitu. Dan kita nak buat maksiat buat apanya dalam hidup kita? Allah bagi peluang untuk berbuat kebaikan. Tiba-tiba kenapa kita nak berbuat kemaksiatan? Pelik orang kita kan. Jalan baik ni Allah buka jauh lebih banyak dibandingkan dengan jalan jahat. Nak dapat sumber rezeki. Misal contoh, Allah suruh kita berniaga, Allah suruh kita bercocok tanam, Allah suruh kita ni buat benda-benda yang banyak, benda yang kita boleh buat banyak, benda untuk dapat rezeki. Tapi yang pergi pilih mencuri tu, merasuah tu kenapa? Yang kitanya, orang kita ni pilih untuk dapat rasuah, untuk makan rasuah. Tak pelik dalam hidup kita. Jalan untuk Allah buat kebaikan tu jauh lebih banyak dibandingkan dengan buat kejahatan. Kenapa pilih yang jahat dibandingkan dengan yang baik? Dalam hidup kita kan, Allah bagi kahwin, seorang, dua orang, tiga orang, empat orang kahwin dalam hidup. Yang pergi berzina tu faedah apa? Dalam hidup kita ni, dalam hidup manusia ni, jahat tak jahat, dipilih jalan yang jahat lagi dibandingkan dengan pilih yang jalan yang baik. Allah bagi peluang dalam hidup kita ni, nak makan apa? Nak makan natadi koko, nak minum air natadi koko, nak minum air laci kang, nak minum ABC sampai Z ni, minumlah. Allah tak larang. Yang kamu pergi minum arak tu faedah apa? Dalam hidup dipanggil. Yang kamu, dalam hidup kamu, ruang yang Allah bagi kebaikan tu banyak. Tapi ruang yang jahat tu kecil, sikit. Tapi kenapa yang pilih yang sikit juga? Dibandingkan dengan pilihan yang banyak yang Allah bagi dalam hidup. Ini jahatnya manusia. Lalu Allah buka ruang. Kamu buat dosa kan? Siang hari. Malam hari aku tunggu kamu. Kamu taubat pada Allah. Kamu buat dosa kan? Malam hari kamu buat dosa. Kamu cakap kasar, kamu begini, kamu banyak benda yang kamu buat dosa. Pada malam hari. Siang hari aku tunggu. Kamu taubat. Sampai bila? Sehinggalah terbitnya matahari. Hatta tatlu'ash syams min maghribi. Bila terbit matahari sebelah barat, tenggelam sebelah timur, tak ada jalan taubat untuk diri kami. Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika tanda pertama telah keluar, iaitu matahari terbit daripada barat, pena akan diletakkan. Maknanya, bila terbit je matahari sebelah barat, Allah jatuhkan, tak ada lagi tulisan amalan manusia. Tak ada lagi amalan manusia. Buku catatan mula dilipat. Buku catatan kita pun mula ditutup. Tugas malaikat penjaga telah berakhir. Berakhir, Rasulullah sebut. Dan jasad akan menjadi saksi terhadap perbuatan setiap di kalangan manusia. Mana habis ruang-ruang di saat tersebut. Ada dua ni waktu ni. Saya sentiasa ulang. Daripada dalam hidup kita, waktu kita belum sampai roh di halqum, buatlah amalan dalam hidup.
Yang kedua, belum matahari terbit sebelah barat. Terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur, maka berakhirlah alam ini sendiri. Macam mana suasana malam sebelum paginya matahari terbit daripada barat? Kita akan tanya. Macam mana keadaan Ustaz malam sebelum terbitnya matahari pada pagi sebelah barat ini sendiri? Malam dia tu bagaimana? Huzaifah berkata, saya pernah tanya kepada Rasulullah, apa tanda matahari akan terbit sebelah barat, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, malam menjadi panjang sehingga sepanjang 2 malam. Rasulullah sebut demikian. Malam esok nak terbit matahari sebelah barat, malam tu akan jadi panjang sehingga kan sepanjang mana? 2 malam. Rasa macam 2 malam. Panjang je masa tersebut. Ni Rasulullah cerita ni. Tanda-tanda esok tu, kalau malam tu kita rasa gelisah, tak boleh kita rasa lambatnya malam. Nak terbit matahari ni lambatnya pagi esok. Rasa macam mana malam tersebut? Rasa macam 2 malam. Rasulullah sebut demikian. Rasa 2 malam. Malam itu jadi panjang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam itu menjadi panjang sehingga sepanjang 2 ataupun 3 malam. Ini riwayat lain sebut, di antara 2 hingga 3 malam. Besok tu, matahari keluar daripada sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Maka orang yang takut pada Rabbnya bangun. Dia akan salat dan dia akan bekerja sebagaimana biasa dan tidak menyedari bahawa bintang telah berada pada tempatnya. Kemudian mereka tidur, lalu bangun dan menunaikan lagi salat dan malam seakan tidak berakhir pada malam itu. Ada orang yang malam tu dia bangun tahajud, dia solat, baca Quran. Kemudian dia pergi buat kerja, masak nasi goreng pagi-pagi misal contohnya. Malam tersebut, dia kata tak lama dah nak subuh ni, tak lama nak subuh. Dia pun siap-siap, tak subuh-subuh lagi. Tak masuk lagi subuh. Dia pun sambung balik sembahyang. Dia sambung balik baca Quran. Dia sambung balik untuk berzikir pada Allah. Kemudian dia tidur, lalu bangun. Dia pun tidur. Dia kata lambat lagi nak subuh ni, tidur dululah. Dia pun bangun untuk menunaikan salat. Malam dia seakan-akan tidak berakhir. Pagi itu jadi lambat. Pagi pada keesokan hari nak berlakunya, matahari terbit sebelah barat, nak tenggelam sebelah timur. Mereka tidur kembali sampai mereka bangun dan malam masih tetap gelap. Malam terasa panjang bagi mereka. Ketika mereka menyedari, mereka takut jangan-jangan itu mendekati peristiwa besar. Manusia terkejut dan berkumpul satu dengan satu yang lain. Seraya bertanya, benda apa yang sedang terjadi semalam? Benda apa? Keadaan apa? Lalu mereka berkumpul di masjid. Ini gambaran yang berlaku ni. Saat mana matahari nak terbit dari sebelah barat, nak tenggelam sebelah timur. Mereka akan berkumpul di masjid. Ketika mana pagi hari, matahari tak terbit lagi. Matahari tak kunjung-kunjung terbit. Pagi itu mereka kumpul sembahyang subuh berjemaah. Kemudian saat mereka menunggu matahari terbit daripada timur, ternyata matahari terbit daripada barat. Tunggu tengok, datang sebelah timur matahari ni. Tak, seketika itu manusia berteriak keras, sekeras-kerasnya, sehingga ketika matahari sampai di tengah langit, ia kembali lagi. Maka ia berputar daripada tempat terbitnya. Dia berputar daripada kembali balik, naik sampai tegak matahari tengah-tengah, tiba-tiba turun balik sebelah barat. Kemudian di dalam riwayat lain Al-Baihaqi menyebut, maka manusia pergi lalu bersedekah dengan emas merah, tapi tidak ada yang menerima, dan dikata kepada cuba kalau kamu bagi kemarin. Kenapa kamu tak bagi kemarin? Hari ni baru nak bagi. Orang tanya pada dia. Al-Hakim meriwayatkan Ibnu Mas'ud berkata, mereka tidak tinggal. Maknanya manusia tidak tenteram sejak Ya'juj wa Ma'juj sampai matahari terbit daripada barat. Di waktu itu, tulisan-tulisan telah jadi kering. Buku catatan amal telah dilipat. Taubat tidak diterima daripada siapa pun. Dan iblis bersungkur sujud seraya bermunajat, Tuhanku, perintahkan aku untuk bersujud pada siapa yang kamu kendaki. Maka syaitan-syaitan berkumpul mengelilingi iblis dan mula berkata, wahai Tuhan kami, pada siapa kamu takut? Ia menjawab, saya mohon pada Rabbku agar menangguh diriku sampai hari kebangkitan. Maka Allah menangguh diriku sampai waktu tertentu. Dan syaitan-syaitan mula berkeliaran di muka bumi hingga seorang laki-laki berkata, ini teman saya yang dulu menyesatkan diri saya. Segala puji bagi Allah yang telah menghinanya. Dan iblis masih tetap sujud, menangis sampai ad-dabbah, binatang
binatang yang keluar daripada bumi, lalu membunuhnya dalam keadaan dia sujud. Setelah itu orang mukmin bersenang-senang selama 40 tahun, segala yang diinginkan akan dipenuhi. Ini saat yang dinamakan dengan hari kiamat. Nak datangnya hari kiamat, sampai peringkat tak pernah iblis sujud. Akhirnya sujud. Sujud juga iblis. Yang menjadi pelik kepada syaitan-syaitan ni sendiri. Syaitan ni pun tanya, kenapa kau sujud wahai iblis? Kenapa kamu sujud? Lalu katanya iblis, Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada aku supaya aku sujud kepada Tuhanku perintah akan aku untuk bersujud pada siapa saja yang kamu kendaki. Maka syaitan berkumpul dan mengelingi dia. Wahai Tuhan kami, kenapa kamu rasa takut? Lalu jawab, saya memohon pada Rabb agar menangguhkan diri aku sampai pada hari kiamat. Masa ni dah sampai dah. Masa ni dah sampai. Dapat kita fahami daripada hadis yang mulia tadi, bahawa segala sesuatu berubah daripada tabiat biasa. Seperti kiranya alami saat kita hidup, pasalnya kiamat sudah dekat, sehingga sebahagian undang-undang makhluk dan segala ada yang berubah. Sebab catatan amal telah dilipat dan tulisan-tulisan menjadi kering setelah munculnya tanda-tanda besar tadi. Wallahu alam. Ini nak gambarkan tentang keadaan itu, terbit matahari ini sendiri, dan akhirnya kita pun tahu dalam diri kita ni, inilah ilmu yang Allah bagi pada kita untuk kita menyiapkan bekalan saat mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah. Kita akan sambung tanda yang ke-8, insya-Allah, yang besar yang akan berlakunya hari kiamat pada perbincangan yang akan datang nanti pula, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak sebut, kita masih lagi sampaikan sumbangan nasi bungkus PKP ni kepada frontliner, dan juga tuan-tuan yang rasa nak menyumbang, tuan-tuan boleh terus bank in pada Matan Center ni dalam RM8 je sebungkus. Tuan-tuan yang ada rezeki ni, tuan-tuan pakak-pakak dah. Yang keduanya, tuan-tuan, saya memerlukan tajaan. Kalau tuan-tuan nak menaja pelajar-pelajar yang telah menghafal Quran, pengajian pelajar lepasan dah hafiz ni, mereka perlu pada tajaan. Tuan-tuan terus ke talian 013-617-1941. Anda pelajar-pelajar yang memerlukan tajaan ini sangat, tuan-tuan pakak-pakaklah di kalangan kita ambil mereka ni sebagai anak angkat kita pada tahun ni, untuk kita tangguh mereka menghafal Quran. Siapa yang mereka yang telah mengulang bacaan Al-Quran yang telah mereka hafal tersebut, baca tiap-tiap hari, dan mereka menyambung untuk peperiksaan SPM, insya-Allah dalam tempoh 2-3 minggu lagi yang mereka akan sampai ni. Tuan-tuan terus hubungi talian 013-617-1941. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang nak pada buku, pintalah kepadaku. Ni tuan-tuan boleh hubungi terus di talian 019-577-6306. Koleksi buku ni merupakan buku kumpulan doa-doa yang saya susun dalam bentuk doa-doa mengikut surah-surah. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab Ud'uni, kamu berdoalah pada aku. InsyaAllah. Tuan-tuan nak pada kitab ni, tuan-tuan hubungi terus talian 019-577-6306. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah manfaatkan kita. Allah jadikan kita di kalangan orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب
وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم